Sebab tu doa yang subhanallah. Tuan-tuan baca Nabi Musa alaihissalam bila dia pergi ke Madian, dan saya banyak cerita pasal Nabi Musa dan Madian, dia dikejar oleh Fir'aun kerana dia ada kesalahan di Mesir. Di Mesir dia telah buat kesalahan yang menyebabkan dia diburu oleh pemerintah, dan dia lari sangat jauh sehingga ke Madian. Kemungkinan Madian ni, macam saya kata, kemungkinan Madian ni Madian di Jordan. Siapa belajar Jordan dia tahu ada Wadi Shu'aib dan Wadi Musa. Saya tak tahulah, mungkin kata orang lah, pasal orang kata ada pokok tu Nabi Musa duduk situ. Tak kalah pokok tu masih hidup lagi. Kita ni suka kan jejak Rasul lah apa kan, kadang-kadang sebahagian tu bukan baik. Benda pokok inilah yang Nabi Nuh sandar. Mana ada berapa ribu tahun dah pokok. Bagi tanya saintis lah, pokok baru 200 tahun dia cakap Nabi Nuh sandar. Kubur-kubur Nabi ini sebenarnya tak ada yang dapat diyakini melainkan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ialah Nabi sebut dalam hadis, kalau Nabi dapat tunjuk, Nabi nak tunjuk kubur Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada pada zaman Sayyidina Umar dikatakan kubur Dainil alaihissalam. Jadi itu pun ditanam oleh Umar pada 9 kubur yang berbeza untuk mengelakkan orang pergi buat khurafat dan seumpamanya. Kerana ketika orang Islam datang pergi ke Mesir, didapati sejak beribu tahun mayat itu tak ditanamkan. Mereka duduk atas katil dan mayat masih hidup. Bila orang Islam datang ke sana, Sayyidina Umar arahkan mayat itu ditanamkan. Itu mayat Nabi, kemungkinan besar ia mayat Dainil alaihissalam. Tak apa, itu cerita lain. Tapi yang pentingnya ialah Nabi Musa alaihissalam pergi jauh ke Madian, sehingga riwayat Israiliyat kata sampai terkoyak bajunya dan kasutnya pun dah terkoyak kena jauhnya perjalanan. Dan dia sampai ke Madian, dan kita tahu cerita, dia tengok ramai orang duk cedok air, dan dia tengok 2 orang perempuan yang duk tunggu riak, duk tunggu orang pengembala cedok. Nabi Musa tolong mereka. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Saksiahnya Nabi kata pada Umar, engkau bagaikan Musa. Sebab Umar ni macam Musa. Musa ni dia tak boleh tengok, walaupun punyanya letih dengan makanan tak ada, dia tengok. Dia orang tak bagi ruang pada wanita tu untuk cedok air tu. Nabi Musa rasa tak patut. Dia pergi, dia dengan segala kekuatan dia yang lemah tu, dia tolong cedok air untuk 2 perempuan ni. Dan dia pergi dan mereka balik. Tapi Quran kata fasaqalahuma summa tawalla ila dhil faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa alaihissalam tolong cedok untuk 2 orang. Kemudian Nabi Musa pergi duduk di bawah satu pokok tempat teduh. Tapi Quran kata, perkataan Musa ringkas saja, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya ingat yang ni tak tahu nak terjemah macam mana dalam bahasa kita. Of course Nabi Musa dia cakap dalam bahasa Hebrew, tapi maybe dalam bahasa Hebrew pun, pasal dia daripada rumpun bahasa yang sama, dia panggil daripada lughah Samiyah. Satu dari segi linguistiknya 3 bahasa yang sama, Hebrew, Arab, Arabic dan juga lah dengan Persian, bahasa Parsi. Rabbi inni lima anzalta, Tuhan sesungguhnya aku ini lima anzalta, kepada apa yang telah engkau turunkan, ilayya kepadaku, min khairin daripada apa-apa kebaikan, faqir seorang yang sangat fakir. Terjemah Melayunya, saya tengok terjemahan Quran ni itu problem. Tentu kalau sahabat-sahabat kalau boleh belajar bahasa Arab, it's very good. Boleh baca tapi tak dapat rasa dia punya keindahan itu.
Maksudnya, wahai Tuhan, aku ini sangat fakir di atas apa saja, kepada apa saja kebaikan yang Engkau turunkan. Nabi Musa tak sebut kebaikan apa. Kadang-kadang satu orang dia pergi satu tempat, dia hilang, kita lost, kita tak tahu. Sampai kata seorang lagi bila dia ditimpa derita, dia kan kata kepada kita apa? Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu nak buat apa, tak tahu nak mula di mana. Saya tak tahu nak buat apa. Quran cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata apa? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku ini, kepada apa saja kebaikan yang Kau turunkan padaku, aku sangat fakir, aku perlukan. Dan kebaikan yang pertama Tuhan bagi pada dia setelah dia doa ini ialah bapa budak tu tadi hantar anak perempuan dia datang jemput pergi rumah. Lepas tu buat tawaran kerja, bagi kahwin pula dengan salah seorang tu. Nabi Musa kahwin, dan kemudian anak perempuan ni lah yang dia bawa balik semula ke Egypt. Dan banyak kebaikan. Saya pernah tulis benda ni, dan ada satu orang baca, dia hantar pada saya, dia kata saya dah baca tiap-tiap hari ayat ni tapi tak jadi, dia kata. Itu pun satu masalah. Saya kata mungkin kita kekurangan ataupun tidak ada sedikit daripada perasaan yang ada pada Musa alaihi salam. Orang selalu tanya kita bila doa yang mustajab. Pengurusi tak bagi amaran bang, pengurusi? Ada apa? Orang selalu tanya kita apa doa yang mustajab. Bila doa mustajab? Saya kata seperti mana saudara, saya juga memerlukan doa yang mustajab. Tetapi doa yang mustajab selalu kita sendiri tahu. Bila kita doa kita tahu dia tak mustajab. Dia menyanyi, tu imam nyanyi. Lagi saya duk kata macam tu, lagi itulah Selangor tak beritahu dia. Doa yang mustajab ialah doa yang orang doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Suruhlah Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', merendah diri dan memperlahankan suara. Ada tempat yang doa Allah memang syariatkan tinggi suara, macam ihdinas siratal mustaqim tak apa. Tapi doa khusus antara satu orang dengan Allah, tadarru'. Kalau dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan feeling meminta ke Allah. Allah, kita dapat tahu, kita akan rasa betapa doa itu dekat dengan hati kita. Dia kata, ya Allah, Kau berikanlah aku sekian-sekian. Bila kita doa dengan penuh dekat rasa, kita tahu doa itu mustajab. Dia akan datang, tidak hari ini besok, tidak besok lusa. Dia akan datang tidak dalam wajah yang kita minta, ia akan datang dalam berbagai rupa dan warna dengan makna yang sama. Mungkin kita minta nak kahwin dengan satu orang, Allah tak bagi kita, dia tak sesuai kita. Mungkin Allah hantar orang lain yang jauh lebih baik untuk kita. Boleh kata, aku minta yang lain, order yang lain, datang yang lain. Lepas tu lepas kita makan, tak apa, ni pun okey, sedap lah. Apabila kita melihat ke langit, kita rasa kehidupan ini luas. Kita lihat hidup ini luas. Kalau kita hanya lihat ke bumi, kita rasa kehidupan ini sempit. Sebab itu syurga itu seluas langit dan bumi.
Dan kita akan berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh rahmat Tuhan. Dan kita percaya rahmat itu boleh datang dalam berbagai-bagai keadaan. Sebahagian orang dia sempit hidup dia, dia kata kalau tak dapat yang ni, tak ada lah rahmat. Subhanallah. Macam-macam rahmat yang Allah bagi sahabat hari. Sebahagian yang kita miliki daripada kebaikan-kebaikan yang kita ada pada hari ini, tidak juga kerana usaha kita dan tidak juga dahulu tersenarai dalam harapan kita, tetapi Allah telah munculkan ia dalam hidup kita, apa yang kita tak sangka. Dan kita pun tahu apa yang kita tak sangka itulah yang sebenarnya merupakan harapan kita. Dan inilah kehidupan. Saudara sedang berjalan menuju ke destinasi yang akhir, seperti mana juga saya. Sehingga kadang-kadang kita letak kepala kita di bantal, kita terfikir, bila aku akan berhenti berlari ataupun berjalan. Dan setiap hari kita berjalan, kita menemui pengalaman baru dan cerita yang baru. Tapi bila kita balik kepada diri kita, semata-mata kita hanyalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan pulang kepadanya tanpa semua hal ini, tanpa datuk, profesor, sijil, apa. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan benar-benar mendatangi kami secara bersendirian, seperti mana kamu diciptakan pada awalnya. Berlarilah kita dalam kehidupan ini untuk menuju destinasi kita masing-masing, dan pada garis penamat yang kita pun tidak tahu. Tapi percayalah, selagi mana kita bertawakal kepada Tuhan, kita akan mendapati kehidupan ini sangat luas. Dan jalan untuk Tuhan berikan ruang untuk kita hidup itu ada di dalam pelbagai warna dan rupa, selagi mana kita sentiasa berkata, Ya Rabb, tolonglah aku. Wahai Tuhan, tolonglah aku. InsyaAllah, terima kasih banyak. Saya hanya, pasal saya nak baca semua buku ni, tuan-tuan ada, saya sebut apa yang terlintas. Dan kita tu kucing ajaib. Saya ingat penganjur ni hebat juga ya. Bila nak tutup majlis sikit, dia ada tunjukkan kucing. Saya tak musik ni sesi apa kemudian soal jawab. Katanya ada sesi soal jawab. Saya ni datang memenuhi undangan dalam keadaan yang mari baru nak tanya, benda pun nak kena cakap. Saya harap saya menunaikan hasrat penganjur bercakap. Saya tak bercakap terlalu akademik dan ilmiah. This something kita share apa yang kita tahu. Dan insyaAllah pada sesi soal jawab nanti saya akan jawab soalan saudara dan saudari. Terima kasih banyak.